Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak murid cikgu. Okey, pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita iaitu untuk latihan pemantapan karangan. Okey, murid-murid mungkin ada yang telah menulis karangan ini. Namun pada hari ini cikgu akan memfokuskan untuk awak menulis karangan aras yang lebih baik untuk mendapatkan markah karangan yang lebih tinggi. Okey, awak tengok pada soalan ini. Pada soalan ini menyatakan bahawa awak kena menulis panjang karangan awak 300 hingga 500 patah perkataan. Fokus cikgu pada kali ini adalah untuk awak menulis 500 patah perkataan. 500 patah perkataan. Oleh itu, kita akan sama-sama melihat bagaimanakah caranya untuk menulis lebih daripada 350 patah perkataan ini. Okey. Ini soalan awak. Petikan akhbar di atas menegaskan bahawa tanggungjawab untuk mengekalkan keharmonian di negara kita harus dipikul oleh semua pihak. Huraikan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh masyarakat untuk memastikan keamanan di Malaysia dapat dikekalkan. Okey, cikgu dah terus bagi. Tema dia adalah perpaduan. Kehendak soalan dia adalah tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh masyarakat untuk memastikan keamanan di Malaysia dapat dikekalkan. Ini tanggungjawab. Maaf. Turun bawah pula. Ini. Okey. Pihak adalah masyarakat ataupun negara. Pihak adalah masyarakat ataupun negara. Formatnya adalah fakta. Tak ada format rencana, surat tak ada. Dia karangan fakta biasa. Tak ada format lah. Okey. Murid, untuk pendahuluan, cikgu dah pernah ajar awak. Cikgu memang ajar awak karangan rangka ni. Mendepani alaf yang serba mencabar ini, ada ni salah eja. Isu perpaduan kan kita masukkan dekat sini. Perkara yang berkaitan dengan perpaduan, awak boleh tambah anak-anak perpaduan negara. Tak ada masalah. Asalkan perkaranya tepat. Turut menjadi buah mulut dan perbincangan setiap strata masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini juga telah mendapat perhatian pemimpin negara. Oleh itu, ni masukkan kehendak soalan lah. Kehendak soalan ni masukkan dekat sini. Sambung, masukkan kehendak soalan. Kehendak soalan. Akan dikupas dengan teliti hingga ke akar umbi ibarat kata peribahasa, jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Okey pelajar, rangka cikgu dah lengkap ada peribahasa pada bahagian pendahuluan. Jadi dekat sini awak dah layak untuk dapat markah yang baik. Markah yang baik. Markah baik ini adalah markah 35 ke atas. 35 ke atas per 70. Tinggal awak nak huraikan isi penting awak dengan baik. Okey, kali ni cikgu akan ajar awak untuk menghuraikan isi karangan awak dengan baik. Dengan lebih baik. Untuk dapat markah 50. 50 per 70. Ni target kita yang seterusnya adalah 50 per 70. Okey, ini untuk pendahuluan. Awak dah pernah buat pendahuluan ni. Macam biasalah masukkan. Ini. Cikgu tak ajarlah yang ni. Okey. Kemudian. Sorry. Yang ni pendahuluan biasa. Yang ni pendahuluan biasa. Okey, sekarang cikgu ajar awak pendahuluan lain sikit. Dia panjang sikit. Awak tengok bezanya kat mana? Bezanya dekat sini. Mendepani ayat yang pertama ni sama. Mendepani alaf yang serba mencabar ini, isu perpaduan kaum semakin hangat. Diperkatakan masyarakat global menulis laman sawang, surat khabar dan kaca televisyen. Okey.
Yang ni cikgu tambah. Perpaduan kaum ini merupakan suatu isu global. Dia global. Yang sangat penting untuk memastikan kat sini global. Salah je pula. Yang sangat penting untuk memastikan kekuatan sesebuah negara secara khusus. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan lagi, perpaduan kaum telah menjadi suatu isu yang amat penting untuk diterapkan. Yang bahagian ni, cikgu tambah. Jadi awak kena tambah. Hal ini juga telah mendapat perhatian pemimpin negara. Oleh itu, yang ni, yang bawah ni yang macam biasa. Faham tak? Dekat sini, dekat ayat kedua, cikgu tambah 2 ayat. 1 ayat, 2 ayat. Jadi awak boleh tambah 2 ayat. Awak boleh tambah dekat sini, awak boleh tambah dekat sini. Tak ada masalah. Tambah lagi 1 ayat. Tambah 1 ayat. Tak jadi masalah. Okey. Kalau tak dapat tambah, tak ada masalah. Buat je yang macam lama ni. Tak dapat tambah, tak ada masalah. Buat je yang macam lama ni. Ini cikgu bagi panduan untuk awak dapat markah yang lebih tinggi. Terpulang pada awak. Nak buat ke tak nak buat? Okey? Okey, sekarang kita masuk pada perenggan isi. Kita masuk pada perenggan isi dan kita masuk pada perenggan isi yang pertama. Perenggan isi 1 Ni isi 1. Hari ni cikgu ajar isi 1. Okey. Ayat yang pertama sama. Okey, cikgu nak beritahu hukum formula untuk menulis perenggan isi adalah ayat isi. Ini 1. 2. Huraian isi. Mengapa? 3. Contoh. Lepas tu 4. Huraian contoh. Huraian contoh. Lepas tu 5. Ada kesan. 6. Ada ayat penegas. Ini yang utama. 6 yang utama. Ayat isi, huraian isi, contoh, huraian kepada contoh, kesan, ayat penegas. Awak tulis benda ni, awak dah boleh dapat huraian yang baik. Tapi dia kena tambah nak. Dia kena tambah apa cikgu? Dia kena tambah ni. Kena ada pihak jelas. Pihak ni yang rangka biasa pun kena ada. Pihak ni kemudian kena ada peribahasa. Pihak, peribahasa dan ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni awak tak payah bimbang. Sebab cikgu dah masukkan dalam rangka. Mana cikgu ungkapan menarik? Ungkapan menarik ni. Ni ungkapan menarik. Tu ungkapan menarik. Melalui perbincangan ini jelaslah. Itulah antara perkara ini perlu diberi keutamaan. Tu pun ungkapan menarik. Selain daripada tu, dia sebenarnya adalah penanda wacana. Okey. Dalam ni tak ada peribahasa. Rangka cikgu yang asal tak ada peribahasa. Awak kena tambah peribahasa sendiri. Okey, kita teruskan. Sebagai pembuka tirai perbincangan, tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh masyarakat untuk memastikan keamanan di Malaysia dapat dikekalkan ialah sebagai seorang jiran yang mengamalkan nilai yang baik akan menjemput jiran tetangga ke rumah mereka apabila hari perayaan maupun jika ada majlis.
Ini ayat isi. Settle ayat isi nombor 1. Dalam ayat isi ini dah ada pihak. Sebagai seorang jiran. Ni pihak. Settle. Ayat 1 settle. Pihak settle. Nanti bila cikgu tanda, cikgu akan tulis isi ada. Pihak ada. Jelas. Okey, kita teruskan. Amalan memulihkan jiran ini sangat memberikan impak yang besar kepada masyarakat dan negara, lebih-lebih lagi jika adanya jiran daripada pelbagai kaum. Ini nombor 2. Cikgu guna pen warna lain. Ini nombor 2. Mengapa? Mengapa? Amalan memulihkan jiran ini sangat memberikan impak yang besar kepada masyarakat dan lebih-lebih lagi jika adanya jiran daripada pelbagai kaum. Mengapa? Perkara ini perlu diberi keutamaan kerana jika diri sendiri tidak memuliakan amalan ini, bagaimana generasi anak-anak kita akan meneruskan? Ni, huraian isi, nombor 3. Ini nombor 3, dia huraikan nombor 2. Nombor 3 ni jawab nombor 2, hurai. Okey. Ibu bapa merupakan suri teladan yang paling ampuh. Ibu bapa merupakan suri teladan yang paling ampuh. Ini sebenarnya dah masuk kesan. Ini huraian lagi. Sorry naik lori cikgu. Tak. Okey. Ibu bapa merupakan suri teladan yang paling ampuh. Suri teladan adalah peribahasa. Suri teladan adalah peribahasa. Cikgu dah ada peribahasa. Okey, ni dah masuk ni. Justru kesan serampan dua mata ini akan dapat kita peroleh. Dah ada kesan. Contoh. Baru cikgu masuk contoh. Contoh. Nombor 3. Settle. Contohnya, apabila hari perayaan, jiran-jiran boleh menjemput jiran tetangga untuk datang ke rumah. Datang, bukan dating. Selain itu, sebagai jiran juga, contoh cikgu bukan 1 ayat. Contoh cikgu 2 ayat. Contoh ni, jadi yang ni adalah huraian contoh. Ni huraian contoh yang awak bagi, awak kena jelaskan. Awak kena jelaskan. Apabila awak tulis, awak kena anggap cikgu yang baca ni tak tahu apa-apa dan awak kena jelaskan sejelas-jelasnya. Okey? Tu contoh. Kesannya amalan ini akan mengukuhkan perpaduan lantas diwarisi oleh generasi muda. Settle. Settle sampai kesan. Akhir sekali, wajib ada ayat penegas. Wajib ada ayat penegas. Ni wajib ada. Wajib ada. Tak ada, turun markah. Okey. Sekarang kita buat checklist yang baki tu. Ni. Pihak settle. Ni pihak. Pihak settle kan? Jiran. Kemudian peribahasa. Peribahasa settle. Cikgu dah masukkan dekat suri teladan ni. Ungkapan menarik. Lagilah settle. Starting ni dah ada. Ni. Tu dah ada ungkapan menarik. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Selesai. Selesai. Ada. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk perenggan isi, awak kena pastikan ada ayat isi. Ada ayat isi. Ayat isi ni lah. Ada ayat isi. Ni, ayat isi kena ada. Kemudian huraian isi kena ada. Mengapa? Contoh kena ada. Ni contoh. Nombor 3. Ni contoh. Contoh. Lepas tu kena huraian contoh kena ada. Lepas tu kena ada kesan. Lepas tu kena ada ayat penegas. Ayat